Baik, kemudian ada satu istilah lagi yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ni, iaitu tajalli. Ini kontroversi sikit istilah ni, tajalli. Sebab kita, orang kita ni setengah tu sampai fobia dengan istilah tajalli ni. Puncanya kerana orang kita juga yang jadi fobia tu, iaitu kadang-kadang berlaku ni kelompok-kelompok yang memiliki kefahaman yang menyimpang tetapi berselindung atas nama tasawuf. Kelompok-kelompok ajaran kebatinan lah, kebatinan yang menyimpang ni, tetapi berbajukan tasawuf, menggunakan istilah-istilah ni. Sampai satu masa terbongkar rahsia kepalsuan tu. Jadi orang pun akhir sekali pecah rahsia, terbongkar rahsianya, maka orang tahulah kesesatan sesuatu fahaman ni. Oleh kerana mereka guna istilah tajalli ni, terbabit sekali dengan istilah-istilah tu sekali. Orang jadi fobia dengar tajalli ni. Kemudian di kalangan tokoh-tokoh ilmuwan kita pun satu hal juga, kadang-kadang dia pakai borong doa lalu. Dia pakai borong. Mungkin kerana faktor-faktor tadi tu, ada kelompok-kelompok yang ternyata merupakan aliran faham yang rosak lah, yang menyimpang, menggunakan istilah tajalli. Jadi tokoh-tokoh ilmuwan ahli akademik kita pula ni kadang-kadang borong doa lalu. Borong apa ni? Dia kata antara alamat nak kena ajaran sesat bila menggunakan istilah tajalli ni pula doa. Pakai borong. Dan banyak kita tengok tokoh-tokoh ilmuwan kita ni, dia senaraikan antara ciri-ciri ajaran sesat tu, menggunakan istilah tajalli ni. Ini borong doa lalu. Borong sangat. Yang ketiga, antara masalah yang timbul berkait istilah ni, kefahaman-kefahaman yang keliru tentang istilah ni. Antara sebab kenapa setengah golongan itu menyalahkan istilah ni, kerana mereka sendiri salah faham terhadap istilah ni. Mereka memahami istilah ni tidak seperti yang digunakan pakai oleh golongan yang menggunakan ataupun mencipta istilah ni lah, ataupun yang mengistilahkan perkara ni. Orang asing luar daripada kelompok mereka ni, ini kelompok yang mengistilahkan benda ni, mereka telah menafsirkan perkataan ini tafsiran yang salah, yang lain daripada apa yang mereka kendaki. Lalu mereka sesatkan. Jadi kelompok yang menyesatkannya tu betul lah menurut kefahaman yang salah tu, tapi tidak menurut golongan ahli tasawuf yang mengistilahkan istilah tu. Itu timbul masalah. Jadi istilah tajalli ni sebenarnya istilah yang diambil dari Al-Quran. Pertama sekali saya nak beritahu istilah tajalli ni, saya nak beri latar belakang sikit. Selain daripada perkataan tajalli ni, ada perkataan-perkataan lain lagi yang digunakan pakai oleh ahli tasawuf. Banyak lagi perkataan lain. Tajalliyat, tajalli atau tajalliyat, tanazzulat, ataupun beberapa perkataan lain lagi lah yang dipakai menunjuk makna yang sama. Tajalliyat, antaranya tadi tajalliyat, kemudian tanazzulat, dan macam-macam lagi lah. Ada beberapa perkataan lagi yang dipakai oleh ulama-ulama tasawuf menjelaskan fenomena ni. Baik, kemudian saya nak jelaskan bahawa istilah tajalli ni adalah istilah yang diambil daripada Al-Quran. Diambil daripada Al-Quran, iaitu diambil daripada firman Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Tuhan bertajalli kepada bukit, yakni ketika Nabi Musa minta kepada Allah supaya memperlihatkan zatnya itu, dan Allah Ta'ala beritahu bahawa zatnya itu tidak dapat dilihat selama-lamanya, yakni di dunia ni tak dapat dilihat, tak dapat dicapai. Lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa melihat kepada gunung tu, bukit tu, ini bukit Tur Sina. Allah Ta'ala bertajalli, dan Nabi Musa melihat tajalli Allah tu sehingga tidak tertanggung olehnya, sehingga dia jatuh pingsan. Jadi istilah tajalli ni dari Al-Quran. Kalau kita borong, kata istilah tajalli ni sesat, salah, secara tanpa kita sedar, kita telah menyesatkan satu juzuk dari Al-Quran, sebahagian dari Al-Quran, tanpa kita sedar. Kalau kita kata benda ni sesat, istilah sesat, tanpa kita sedar, kita dah menyesatkan sebahagian dari Al-Quran, kerana ini perkataan ini mari daripada Al-Quran. Ulama tasawuf ambil benda ni daripada ayat Al-Quran.
Jadi kalau begitu apa makna tajalli? Itu mukaddimah supaya kita nampak background dia. Apa maksud tajalli? Orang-orang yang menyalahfahami istilah tajalli ni, dia terjemah menjelma. Tajalliyat. Saya baru ingat ada perkataan lain, tadalliyat. Tadalli itu antara perkataan-perkataan yang sama makna. Tanazzulat, tadalliyat, dan beberapa perkataan lain lagi lah. Itu Arab, tak apalah, tak erti pun tak apa. Tajalli ni biasa orang dengar. Jadi orang yang menyalahfahami istilah tajalli ni, dia faham tajalli dengan makna menjelma. Dia terjemah menjelma. Jadi dia faham, menurut kefahaman yang salah ni, dia kata Tuhan tu menjelma ke dalam diri manusia ni. Daripada perkataan tu timbul istilah lain, hulul dan itihad. Tuhan tu menjelma dalam diri makhluk dan bersatu dengan diri makhluk tu, sebati dengan diri makhluk tu. Semua ni merupakan akidah-akidah yang batil, yang tidak ada dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Tapi tajalli diterjemah oleh kefahaman yang salah oleh golongan tertentu tadi dengan makna menjelma. Ahli tasawuf tak faham macam tu. Jadi kalau mereka ni menyesatkan tajalli dengan kefahaman tu, betul lah sesat. Tetapi yang dikendaki oleh ahli tasawuf yang mengistilahkan benda ni bukan hak tu. Ya mulalah begitulah beginilah. Pandai sangat. Kita nak tahu hak orang ni kena tanya tuan dia, jangan tanya akal kita ni. Kita ni nak menyalahkan orang, pakai otak kita. Nak siapa ke? Tok Hakim nak jatuh hukum kat orang. Jangan dipakai persepsi dia. Dia kena tanya orang salah tu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kena tanya dia. Baru jatuh hukum. Ni kawan ni kita tak tanya. Kita pandai-pandai jatuh hukum. Dah boleh jadi hakim macam gitu. Tak pakai macam itu tu. Kita kena tanya maksud orang tu. Hak tu kan cakap tu, benda kata maksud dia. Jadi sama kat pasal ni. Ahli tasawuf gini padahal akalang dia. Bukan maksud ahli tasawuf gitu. Akalang dia. Sepatutnya dia kena tanyalah orang yang berkecimpung dalam ilmu ni. Apa maksud benda ni? Barulah nak jatuh hukum. Ni tak apa-apa. Dia buat persepsi, dia buat kefahaman, dia jatuh hukum. Dah molek gitu. Yang karuk mereka ni. Nama karuk ni. Jadi istilah tajalli ni bukan dengan menjelma. Allah Ta'ala menzahirkan, penampakan. Allah Ta'ala menzahirkan, menampakkan sehingga seseorang tu dapat memahami rahsia-rahsia ketuhanannya ataupun kenyataan daripada hal-hal ketuhanan dia. Seorang tu boleh faham. Baik sekarang, orang kafir tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hati dia tak nampak, tak percaya. Yang tidak percaya bahawa segala apa yang berlaku ni perbuatan Tuhan, perbuatan Allah. Dia tak percaya sebab apa? Dia tak nampak. Dah kita ni yang jadi percaya itu sebab apa? Sebab kita nampak dengan mata hati kita. Itu apa kita tajalli. Cuma tajalli ni dia banyak tahap. Cerah gelap tu. Jadi kita yang boleh menerima kenyataan bahawa apa yang berlaku ni pada alam semesta ni, fenomena alam ni, berlaku gerakan-gerakan, berlakunya gerakan bulan, bintang, berlakunya fenomena gempa bumi, gunung berapi lah, tsunami lah, dan fenomena-fenomena hak besar ke, hak kecil ke, burung terbang lah, macam-macam lagi lah. Dengan segala apa yang berlaku ni, macam-macam apa yang berlaku ni, di sebalik semua ni kita tahu perbuatan itu perbuatan Allah. Maksudnya semua itu tak akan berlaku kalau tidak berlaku dengan kekuasaan Allah. Tak akan berlaku kalau tidak dengan dikehendaki oleh Allah. Tak akan berlaku kecuali semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu maksud perbuatan Allah. Jadi kita boleh nampak dengan yakin, kita tak ragu. Sebab apa? Kita telah menerima tajalli. Kita faham benda tu. Itu panggil tajalli. Orang kafir, dia tak percaya. Dia sebab tak dapat tajalli. Orang mukmin, dia yakin benda tu. Akal dia boleh terima benda tu. Hati dia boleh menerima keyakinan tu. Akal dia boleh menerima kefahaman tu. Boleh faham benda tu. Hati dia boleh membenarkan benda tu. Itu menyebabkan menjadikan akal boleh faham, hati boleh menerima kebenaran tu. Itulah orang dikatakan menerima tajalli. Cuma tinggal lagi tajalli ni banyak peringkat. Ada hak lapu suluh sikit-sikit, ada hak terang. Lapu hak suluh lebih-lebih kurang padang untuk tengok le, nampaklah. Lapu sedang-sedang. Pak buka nampak. Kodor lapu tu hanya membolehkan seseorang tu nampak sesuatu benda tu.
Jadi nampak bila disuluh, contoh bandingan Zuhir lah, bila disuluh pun nampak, sekadar nampak je lah. Tapi tak terang mana, siapa dia tak cang. Hanya nampak orang je. Tuang tak kenal. Sebab dia boleh tajalli banyak tu je. Tajalli yang membolehkan dia kenal ada orang. Siapa dia orang tu, cahaya tak cukup. Dia tak kenal. Tapi tahu orang. Tapi kalau cahaya tu terang lagi, tajalli tu terang lagi, bukan saja dia tahu orang, dia kenal siapa dia tu. Tu bandingannya macam tu lah. Siapa dia benda tu? Dan kalau cahaya terang lagi, dia kenal tahi lalat kat mana. Tahi lalat saya tu, tahi lalat sini. Kau boleh nampak sebagai tahi lalat. Kalau cahaya tu terang lagi. Dan kalau cahaya terang lagi, dia pindah, dia berdeping ke bawah. Kena spotlight ni, kena atas mata tu. Berdeping pindah. Ada sebab gitu. Nabi Musa seumpama macam itulah. Tajalli Allah yang sangat jelas dan terang sehingga tidak mampu ditanggung oleh nurani dia. Tak mampu kehebatan yang memperlihatkan rahsia kehebatan Allah tadi itu, ditajallikan Allah kepada Nabi Musa, dia tak mampu, kejiwaan dia itu tak mampu tanggung sehingga jatuh pensang dia. Itu maksud. Itu maksud tajalli. Allah memperlihatkan, bukan menjelma, tubik cokoh, tak ada orang faham pasal tu. Memanglah kalau tubik cokoh jolo tubik itu, ahli tasawuf pun kata sesat gitu. Kecuali kelompok jangan sesat. Dia kata apalah, kelompok jangan sesat. Memang dia sesat dah. Tapi ahli tasawuf tak faham macam tu. Itu faham istilah tajalli. Penzahiran, penampakan yang membolehkan kita faham tentang Allah. Dan tahap kefahaman tu berbeza dari segi kedalaman dia tu, kekuatan dia tu. Dan ini adalah bergantung kepada kekuatan nur tajalli tu yang dizahirkan Allah tu. Itu faham istilah tajalli. Bagi tamsilang mudah tu senang nampak sikit.